Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bertemu kembali tutorial Excel. Kali ini kita nak melihat bagaimana untuk membuat formatting ataupun lebih kepada macam makeup lah untuk kita punya Excel. Iaitu macam mana kita nak buat bold, kita nak italic, underline, kita nak tukar font, ataupun kita nak membuat alignment, kita nak buat formatting cell dan lain-lain. Okey, seperti yang kita maklum, Excel lebih digunakan untuk membuat pengiraan, formula dan lain-lain. Tapi Excel juga didatangi dengan kebolehan untuk mengubah format kandungan di dalam Excel. Okey, untuk Excel seperti biasa kita ada menu di atas iaitu File, Home, Insert, Page, Formulas, Data dan lain-lain. Okey, untuk formatting kita akan pergi kepada Home. Okay, apa yang kita nampak di sini, ini contoh data yang telah saya sediakan, iaitu bilangan nama mengikut jantina. Okey, untuk kita pergi step by step daripada kiri ke kanan. Okey, untuk clipboard ni dia lebih kepada kita nak copy, paste dan sebagainya. Contoh kita nak buat salinan kepada content. Contoh dekat sini saya nak copy satu nama, kita boleh klik pada nama tersebut, klik pada button copy, pergi kepada tempat lain, sel lain dan kita klik pada paste. Okay. Apa yang menariknya di dalam Excel, kita boleh copy dan paste mengikut apa yang kita nak. Mungkin kita tak nak dia punya kandungan, kita nak formula, dan mungkin kita nak kandungan sahaja. Okey, di situ kita boleh buat klik pada satu nama, klik pada copy, paste ni kalau kita tengok ada anak panah di bawah. Okey, ada banyak di sini. Inilah shortcut untuk kita pilih, iaitu kita nak paste biasa, ataupun kita paste formula, ataupun kita paste tanpa border, maksudnya tak kita paste content saja, ataupun kita paste value saja. Formatting semua kita tak paste. Nanti kita akan lihat kalau nak tengok keseluruhannya kita pergi pada paste special. Okey, di sini paste special ni kalau kita tengok semua ada. Yang tadi kita nampak tadi ialah dia punya shortcut dia. Di dalam ni ialah semua yang ada untuk kita nak paste tadi, ataupun kita nak tampal. Jadi kalau contoh nama tersebut kita nak tampal, saya buat satu format nanti kita buat dulu. Okey, contoh saya nak value saja, saya boleh pergi kepada minta maaf so sini kita dah copy. Okey, kita pergi satu tempat lain, paste. Kita boleh ambil di sini paste value saja, dia dah nampakkan dekat situ contoh. Ataupun kita boleh pergi pada paste special, value. Okey, jadi dia akan copy paste value saja. Okey, sebelum kita cuba buatkan satu formatting. Okey, kita pindah kepada tab berikutnya. Kita akan buat bold dan kita akan tukar font. Contoh di sini saya nak bold saya punya tajuk. Okey, dan saya nak buat satu border lah untuk senarai ni. Okey, highlight dan kita pilih border. Okey, border ni kita boleh pilih yang nak bawah saja, atas saja, kiri saja, kanan saja, ataupun kesemuanya. Kalau kesemua kita ambil ni. Kalau contoh kita nak atas kanan saja, dia akan ada border sebelah kanan saja. Okey, select. Okey, kita select balik. So kita pilih pada all border. Jadi semua dah ada. Okey, contoh kita nak tukar color font, kita boleh highlight, kita boleh color font. Contoh saya pilih kat sini biru pekat.
Okey. Okey, ataupun saya nak color pula dia punya background. Background di sini. Kalau kita lalu di sini dia akan nampak font color, background, fill color. Fill color tu maksudnya di belakang ni, kotak ni. So kotak ni saya nak warnakan dengan kuning. Okey. Begitu juga dengan kita nak italic. Kita highlight dulu. Kita select, kita boleh italic, ataupun kita highlight, kita boleh underline. Okey. Untuk memudahkan kita menukar huruf besar, size font, kita boleh highlight ataupun kita select, kita boleh pilih font lain. Contoh kita nak tukar font, dan kita juga boleh pilih size di sini. Ataupun kita boleh guna increment dan decrement, increase atau decrease dekat sebelah kanan tu. Jadi kita nak kecilkan font, lagi mudah lah kita nampak. Lalu kita nak besarkan. Okey. Okey, sebelah kanannya pula, kalau kita tengok, ini untuk berkaitan dengan alignment. Okey, contoh kita buat copy paste balik semula tadi. Apa yang saya nak tunjukkan tadi ialah untuk kita copy paste, contoh kod jantina ni, bila kita copy dan kita paste biasa, paste dia di sini, dia akan ikut, maksudnya sebiji serupa dengan yang kod jantina ni, kotak-kotak dia, font dan juga formatting. Okay, kalau kita nak dia punya content saja atau value saja, kita klik pada kod jantina, kita klik pada copy, pergi pada cell lain, pergi pada paste ni, ambil value, ataupun kita pergi pada paste special, value. Okey. Itu yang bezanya paste ni, ya. Jadi tak perlu kita nak ubah semula dia punya format. Okey, terus pula kepada saya nak tunjuk tadi ialah alignment. Okey, alignment saya cuba besarkan sikit kita punya ni biar nampak contoh okey. Okey, kita besarkan. Okey, ni saya cuba kecilkan nama. Okey, kalau kita tengok di sini alignment dia ialah yang secara lalainya macam ni. Kalau kita nak, ini ialah elemen atas, top, center, middle ataupun bottom, kiri, tengah, kanan. Jadi kalau kita nak tengah-tengah, ini tengah-tengah untuk horizontal lah. So kalau kita nak tengah-tengah, atas, middle, kita ambil yang middle. Okey. Sama juga kalau kita nak right. Okey. Okey, untuk nama, contohlah nama ni saya pendekkan kotaknya, dia namanya penuh, tapi dia terlindung. Jadi apa yang kita boleh buat ialah, satu, kita klik pada nama tersebut, kita pergi pada wrap text. Wrap text ni maksudnya kalau tak muat dia akan pergi kepada baris berikutnya. Macam tu. Jadi kita untuk apply pada semua, kita boleh select dan kita klik pada wrap text. Semua dah ditukar kepada ni lah, dua baris. Okey, sekiranya kita nak menggabungkan dua, contoh kita nak menggabungkan dua, contoh kita nak gabungkan dua sel, kita boleh guna merge and center. Kita select, klik je merge and center. Jadi dia dah gabungkan dua tu. So kita letak balik semula dia punya ni. Jadi kita dah ada, kita dah merge ataupun gabungkan dua sel menjadi satu. Okey. Lagi satu ialah di sini tadi tertinggal ialah orientation. Orientation ni contoh kita nak bilangan ni yang macam mana. Kita boleh sengetkan 45 darjah, ataupun bentuk ke bawah macam ni, ataupun kita boleh tukar kepada
Ataupun kita pergi pada format cell alignment. Dia akan buka satu Windows. Dekat sini kita boleh ubah dia punya sudut dia. Okay, yang ni biasalah kosong tadi, biasa macam sedia kala. Okay. Okay, lagi satu contohlah. Kita kata saya tambah dekat sini ada satu yuran. Okay. So kita masuklah random number kat sini. Okey, contoh yuran. Okey, dekat sini yuran ni kita nak masukkan sel, format sel. Iaitu kalau secara lalainya sel kita ialah berjenis general. Tapi untuk kita ubah, contoh yang ni ialah kita kata dalam ringgit Malaysia, mata wang lah. Jadi kita select ni semua. Okey. Jadi kita akan tukar kepada accounting formatting, iaitu kepada mata wang. Kalau kita terus klik pada simbol dolar, dia akan menjadi simbol dolar macam ni. Okey, kalau kita nak dalam ringgit Malaysia, kita pergi kepada sebelah simbol dolar ni ada anak panah ke bawah, dan kita ambil more accounting format. Okey, di sini kita ambil accounting, simbolnya kita pilih Malaysia, sama ada RM ataupun MYR. So dekat sini saya ambil RM Malay. Okey. Jadi sebenarnya ini kalau kita type secara manual RM50. Kalau kat sini dia punya kandungannya adalah RM50. Jadi bila kita buat pengiraan, Excel tak boleh nak kira sebab ada RM ni. Dia tak boleh kira huruf. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang kita nampak RM2, RM2. Tapi sebenarnya nilainya ialah 2. RM ni ialah formatting sahaja, bukannya nilai dalam sel. Berbeza dengan di sini. Okey. Okey, itu berkaitan dengan formatting. Style ni kita tak masuk sebab style ni lebih advanced, conditional formatting. Yang ni editing pun saya tak masuk. Saya cuma masuk sedikit, iaitu table format dan juga insert delete format ni. Okey. Okey, kita pergi kepada style ni sedikit. Okey. Okey, sebelum tu yang ni ialah shortcut untuk kita punya formatting. Selain pada RM ni, kita juga boleh tukarkan formatting dia kepada percentage. So kalau kita type 0.5, dia kata 1% lah. 50%. Jadi kalau 50 sen. Okey. Okey. Lagi satu, macam mana kalau kita dah tukar-tukar, tiba-tiba kita nak format yang di atas satu-satu sel tu, kita nak formatnya sama dengan sel yang lain. Mungkin ada yang perasan kat sini ada gambar berus chart ni. Format painter. Format painter ni maksudnya dia akan copy paste format saja. Dia bukan copy paste value, dia copy paste format. Contoh kita nak format yang ni. Contohlah kita satu ni, kita dah buat satu format, kita dah letak je center, kita dah bold, dan kita pilih je RM ni sebagai formatting. Tapi kita nak apply pada sebelah ni. Kalau kita pergi manual, satu persatu, kita kena buat semula step-step tadi. Tengahkan, middle, bold dan lain-lain. Jadi sekali kita dah buat satu format yang sama, kita cuma klik pada yang dah siap tu, klik pada format painter dan klik pada sel yang kita nak apply tu. Macam tu. Ataupun kita boleh juga apply pada banyak sel. Contoh klik pada satu sel yang dah siap, format painter, kita highlight, select yang lain. So sama. Okay. So format painter, select. Okay. Ataupun kita nak contohlah yang macam ni, nama ni, bill ni, kita nak yuran ni sama format dengan bill ni. Jadi kita klik pada bill, bilangan, format painter,
dan klik pada yuran. Dia akan dapat macam tu lah, sama. Okey, itu ialah format painter. Saya sengaja tinggalkan supaya boleh apply bila kita dah buat. Okey, kita pergi pada format as table. Format as table ni, okey, cuba klik anak panah ke bawah ni. Okey, dia akan buatkan table macam yang dah siap kepada kita. Contoh, kita cuba select semua data kita yang ada dalam ni. Okey, sampai habis. Okey, klik pada format as table. Jadi kita boleh pilih kita nak table yang macam mana. Contoh saya nak warna biru dan blue, table style 16. Okey, dia kata where is the data for your table. So data ni dia dah highlight semua. Lagi satu dia tanya my table has header. So tanda kita akan tick sebab ini ialah header yang menyatakan table kita ni ada header dia. So okey, dia terus buat macam ni. Okey, bila terus jadi macam ni, kita terus boleh buat sorting, kita boleh buat select, filter, carian dan sebagainya. Okey, jadi saya tak akan masuk detail. Cuma saya tambah lagi sikit untuk insert dan delete. Okey, contohlah ada satu nama tertinggal di sini. Kita boleh klik pada, contoh pada nombor 3. Kita akan insert row. Dia akan insert satu row macam tu. Dia akan insert di row sebelah atas. Sama juga kalau kita tertinggal ada satu kolom. Sebelum jantina ni kita ada satu item kita nak letak. Kita pergi insert, boleh tak Okey, insert sheet column. Dia akan tambah kolom. Itu fungsi insert. Okey, kalau kita tak nak, kita select satu row ni, row 4 ni, atau kita letak je kita punya cursor pada row 4. Klik pada delete. Kita ambil delete row, table row. Okey. Dan sama juga dengan kolom. Kita klik pada kolom yang kita tak nak. Klik pada delete. Delete table column, delete sheet column. Okey. Okey. Jadi sebenarnya untuk insert ni dia ada banyak lagi lah. Insert row, column, dan juga insert row above ataupun insert column to the left. Sama juga dengan kita delete. Tadi kita buat just delete satu row dan juga satu row dan juga satu column. Dia boleh juga delete cell. Delete cell ni maksudnya dia delete satu cell ni. Cuma kesannya nanti dia akan tarik cell ni, yang belakangnya akan jadi ke depan sebab dia dah hilang satu cell di tengah-tengah. Okey. Okey, jadi itu saja untuk pengenal kita punya Excel berkaitan dengan formatting. Itu semua yang ada di dalam menu home. Jadi selamat mencuba. Jadi itulah formatting cell yang kita boleh buat. Cuma saya nak tambah sikit, Excel masih lagi belum kita boleh tukar jadi, contoh nama ni kita nak first capital letter dan sebagainya. Itu tak boleh buat lagi. Dia cuma ada untuk size dan juga jenis font. Okey. So itu saja, kita berjumpa lagi di dalam tutorial berikutnya. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Macam biasa, jangan lupa subscribe dan like video, komen. Jika ada apa-apa soalan, nanti insya-Allah saya akan cuba jawab. So itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.